الإسلام يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله بأمي وأبي فديتك سيدي صلاة وسلام عليك يا نبي حبيبي يا محمد أتيت بالسلام والهدى محمد حبيبي يا محمد يا رحمة للعالمين يا محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Alif Aiman bin Muhammad Usri. Nombor matrik 16DT 20F2041. Selawat lagi. Ikut saya nah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Eka bin Muhammad Mahzir. Nombor kad matrik 16DT 20F2039. Bismillahirrahmanirrahim. Inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya setiap kesukaran disertai dengan kemudahan. Surah Al-Ishrah ayat 6. Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Khairul Hafiz bin Muhammad Nizam. Bernombor matrik 16DET 20F2 037. Angan-angan seorang lelaki berusia 21 tahun untuk mendapatkan wajah tampan melalui pembedahan plastik bertukar menjadi mimpi ngeri. Mangsa mendakwa melakukan pembedahan plastik tanpa memikirkan risiko selepas terpedaya dengan tawaran pakej promosi murah. Lelaki itu yang enggan namanya didedahkan menjelaskan dia membelanjakan lebih RM18,000 kerana percaya dapat menjadi lebih tampan dengan berhidung mancung. Selain wang simpanan habis dibelanjakan, lebih mengecewakan anak muda itu, hidungnya sengit ke kiri dan tidak seimbang, ditambah bahagian garis kelompok matanya meninggalkan parut hasil pembedahan lebih 4 bulan lalu itu. Sekarang kita akan masuk kepada pengenalan pembedahan kosmetik. Pembedahan kosmetik memberi tumpuan kepada peningkatan penampilan. Prosedur, teknik dan prinsip pembedahan kosmetik memberi tumpuan sepenuhnya kepada peningkatan penampilan pesakit. Ia juga daya tarikan, estetik, simetri dan perkadaran adalah matlamat utama pembedahan kosmetik. Pembedahan kosmetik dilakukan di semua bahagian, iaitu kepala, leher dan badan. Sekarang kita akan teruskan di jenis-jenis pembedahan kosmetik. Okey, sekarang kita akan masuk jenis-jenis pembedahan kosmetik. Jenis-jenis pembedahan kosmetik ada 5, iaitu membesarkan payudara, kontur muka, kontur badan, peremajaan wajah dan kulit. Sekarang saya akan terangkan yang membesarkan payudara. Membesarkan payudara ni dia membuat pembesaran di payudara dan mengurangkan payudara tersebut. Untuk kontur muka ialah di bahagian dagu dan peningkatan pipi. Untuk meningkatkan pipi supaya lebih bak kata zaman sekarang, iaitu bagi ada jongan. Untuk bahagian kontur badan iaitu dinamakan adalah kontur minta, liposuction dan rawatan gynecomastia. Untuk peremajaan wajah iaitu pengangkatan leher dan pengangkatan kening dan kelopak mata. Untuk akhir sekali iaitu peremajaan kulit. Peremajaan kulit ialah pelipisan laser, botox dan rawatan filter. Hukum-hukum melakukan pembedahan kosmetik. Hukum melakukan pembedahan kosmetik mempunyai 3 hukum. Yang pertama, iaitu hukumnya wajib untuk menutup luka dan membaiki bekas luka. Sebagai contohnya, apabila kulit muka kita terkena kebakaran, kita boleh menutupnya. Yang kedua, hukumnya harus pula
adalah menyempurnakan atau mengembalikan fungsi tubuh kepada bentuk asal dan bahagian anggota yang dapat boleh dilihat. Okey, yang ketiga, hukumnya haram. Hukum haram ini adalah untuk mengubah ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagai contohnya, lelaki yang membuat pembedahan ini menyerupai seperti wanita. Saya boleh tak nak buat pembedahan muka supaya hilang parut, jerawat, supaya muka jadi licin. Dia gini, ulama kata yang dilarang ialah mengubah ciptaan Allah. Maksud mengubah ini ialah pada masalah menambah kecantikan atau dalam bab apa benda ni berhias. Adapun dalam sisi merawat, hukumnya boleh. Tidak dikatakan mengubah. Contoh, anak lahir, bayi lahir, mulut rabik. Anak mulut rabik ni. Dia panggil bibir rabik. Penyakit ni orang putih pun ada. Kan tak? Aprika pun ada. Dia pun buat pembedahan, takut balik. Itu bukan mengubah ciptaan Allah. Itu dipanggil merawat. Masuk dalam perintah. Kerana Nabi kata tadawaw. Kalau sakit, tadawaw. Rawatlah. Mulut molek dah. Nak pergi wak di, nak pergi belah, nak pergi operation, nak jadi bibir tebal. Macam Angelina Jolie. Itu haram. Seterusnya, prinsip syariah. Prinsip syariah yang kami dapat adalah mutlak dan murunah. Dari segi kata lain, tetap dan anjal. Tetap dan anjal menurut syariah dari aspek hukum hakamnya tetap untuk semua zaman dan umat. Tiada berlaku sebarang perubahan hukum seperti pembedahan kosmetik. Namun, pengharaman itu boleh dikecualikan atau digugurkan seandainya ada keperluan yang syar'i untuk menggunakannya. Sebagai contoh, pembedahan kosmetik ini boleh digunakan untuk tujuan menutup aib untuk menghadapi orang ramai. Hukum syariah yang kedua adalah mizan, kesetaraan. Kesetaraan dalam syariat kita, segala tindakan yang dilaksanakan hendaklah mengikut keperluan dunia dan di akhirat. Agar semua perkara dilaksanakan, perlu ditimbang mengikut hukum hakamnya. Melakukan pembedahan kosmetik ini hukumnya adalah haram kerana kita mengubah penciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Namun begitu, pembedahan kosmetik ini layak untuk individu mempunyai sebab-sebab tertentu, tetapi setiap perkara yang dilakukan hendaklah sekadar untuk mengikut sukatan atau hak yang ditentu oleh syarak. Setiap perkara bergantung kepada niat. Niat membawa erti seseorang itu memasukkan sesuatu yang mengkasatkan sesuatu dan disertai dengan perbuatan khususnya untuk mencari keridaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kaedah ini membawa maksud setiap perkara dinilai dengan melihat kepada motif dan matlamat yang akan diperolehi. Ia juga bermaksud setiap perkara atau perbuatan dinilai dan bergantung kepada niat seseorang. Dengan itu, setiap amalan yang dilakukan oleh mukallaf bergantung kepada yang diniatkan. Kaedah ini juga bermaksud amalan dan juga tindakan oleh seseorang itu di atas perbuatan ataupun tindakannya. Hukumnya adalah berbeza-beza kerana berbeza tujuan dan amalan seseorang. Kaedah ini terbit daripada hadis Rasulullah SAW. Hadis Rasulullah SAW yang bermaksud, sesungguhnya setiap pekerjaan itu diambil kira berdasarkan niat.
dan sesungguhnya bagi setiap orang apa yang diniatkannya. Sesiapa yang berhijrah kerana dunia yang ingin diperolehinya atau kerana wanita yang ingin dikahwininya, hijrahnya itu berdasarkan apa yang ia hijrahkannya. Riwayat Bukhari. Kemudaratan dihapuskan. Kaedah ini bermaksud sekiranya kemudaratan, maka ia wajib dihilangkan. Ia juga boleh menyebabkan atau membahayakan diri sendiri, maka ia boleh dihindarkan. Oleh itu, kerosakan dan kemudaratan pada diri sendiri dan juga orang lain tidak boleh dilakukan, malah wajib dihindarkan. Firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ودعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. Dan janganlah kamu membuat kerosakan di muka bumi sesudah Allah memperbaikinya, dan berdoalah kepadanya dengan rasa takut dan harapan. Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. Surah Al-A'raf ayat 56. Sabda Rasulullah SAW, tidak ada kemudaratan dan memudaratkan. Riwayat Ahmad dan Hakim. Kesulitan mengundang kemudahan. Kaedah ini bermaksud apabila timbul satu kesusahan dan kesulitan dalam menunaikan dan melaksanakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu dengan memberi kelonggaran dan keringatan ketika seseorang itu mengalami kesempitan dan kesukaran. Kaedah ini berdasarkan firman Allah Subhanahu Wa Taala, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. Maksudnya, Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu, dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya, dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepada kamu, supaya kamu bersyukur. Surah Al-Baqarah ayat 185. Mulanya, dalam berusaha merumuskan hukum, para ulama telah merujuk kepada kaedah-kaedah dan formula usul al-fiqh dan al-qawaid al-fiqhiyah. Justru untuk maju ke hadapan, para penuntut ilmu Islam harus mahir dalam ilmu-ilmu ini tanpa mengira pengkhususan mereka. Islam adalah satu agama yang tidak ditinggalkan mengenai isu-isu semasa. Walau bagaimanapun, tidak menyatakan secara spesifik, Al-Quran tetap menyediakan ayat-ayat yang global yang hanya menunggu sedikit usaha daripada kalangan cendekiawan. Hasil perbincangan dalam video ini, kami dapat simpulkan bahawa pembedahan kosmetik bertujuan bagi pemulihan semula adalah diharuskan, manakala pembedahan ini bertujuan mengubah kejadian asal demi kecantikan semata-mata adalah haram dan berdosa. Yang penting adalah kita dapat membezakan tujuan dilakukan pembedahan ini, sama ada tujuan untuk sia-sia atau kesejahteraan, ataupun suatu keperluan atau kemudaratan. Sekian, terima kasih. محمد رحمة للعالمين
العالمين